Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Anda berada di jalan sesat. It's all about position sizing. Ya, kalau gold naik, kalau silver naik, gold mungkin naik. But to me, saya cuma ikut pada waktu ini, gold naik, silver naik, I'm still looking at one more leg ke bawah. But adakah ini ekstrim? Belum lagi minimum. Kalau ikutkan dia adalah area ni 1803. Kalau dia terus naik untuk silver dan menyebabkan gold juga naik, kita tak entry. Tak entry lah. Ya, tak entry lah. Itu je. Tak tahu macam mana nak kira position sizing. Okey. Nasihat saya macam ni. Buat dia dekat ni saya ada kira. Buat dia dekat dekat demo account. Tengok kan. Whatever position dalam demo account, katalah satu lot demo account, anda letak stop loss size ni, anda faham satu lot dekat standard account adalah 100,000 unit. Kalau dekat micro 1,000 unit, jadi kecil kan, gitu je. Okay. Boleh. So, gold I'm looking at further weakness ke bawah untuk ZN sekiranya saham ni betul naik ke atas mengikut path untuk Nikkei, so meaning ZN ni will move lower. If ZN move lower, that will be the path untuk gold and silver also lower. I'm not surprised if silver buat kerja ni. If silver buat benda ni, I'm not surprised kalau dia buat benda ni. I won't be surprised. Tapi apa-apa hal pun, saya letakkan position sebab dia ada 3 wave. 3, naik, 1, 2, 3, and then buat further wave ke bawah 3 wave. Sebelum dia habiskan wave 2 ni kat bawah, ini sebagai W, X dan Y. Kita cari untuk short, untuk long lagi daripada bawah. I won't be surprised kalau dia buat kerja tu. Because we might see a bit of dollar strength. A bit of dollar strength yang ini. If seperti yang saya tandakan. A bit of dollar strength. Impulse dengan impulsive extension sama lah. Tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Maksud impulse dengan impulsive extension, ini je dalam satu wave 5. Dalam ni ada 5 wave. Kita nampak ni dah wave 3. Lepas tu RSI buat high-high. Maksudnya kita jangkakan ada lagi. Ada 5 ni. Itu maksud dia. Sama je. Instead of dia 1, kita ada 5 lagi. Yang kecil-kecil dia. Itu. Okay, macam ni kan. Ini wave 1. Ni 2. Dan ini 3. Dalam ni ada extension. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Macam itulah maksudnya. Okay. So, tak ada apa-apa ni. At the moment, market is really bercampur. Some showing yang bahawa indeks punya kejatuhan tu dah habis seperti ditunjukkan oleh Nikkei. Some is showing bahawa there are some more movement ke bawah seperti ditunjukkan oleh Apple dan juga lain-lain. Tetapi seperti yang saya present tadi, Microsoft contohnya kita dah sampai dekat area support. So agak mixed view dalam pasaran. Microsoft Amazon, we have finished this move. Sekiranya market follow the path of Amazon,
then Nikkei apa semua ni akan boom ke atas, and that makes yen pair naik ke atas. Dollar will be sideways in that situation. Tapi sekiranya kita ada movement yang ikut pergerakan Apple ni, ikut pergerakan Apple, ikut pergerakan Microsoft masih ke bawah, then kita akan ada pergerakan sama dengan ni, sama dengan pergerakan EF ke bawah lagi. But the thing is, anda tak cari short dia, anda cari untuk long. Sama juga seperti silver, sama juga seperti gold, anda cari untuk long, anda tak cari untuk short. Jangan trade satu kecil macam ni, satu-satu-satu, jangan. Jangan. Anda akan dapati susahnya trading. Okay? Ada stop loss, ada TP, bukannya nak judi satu entry kaya. Kalau itu anda buat, nasihat saya berhentilah trade. Berhenti. Buang duit, dapat dosa. Itu je. Jadi duit pun dapat dosa. Dadah le. Okey? Kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik dalam 5 minit. We are looking at European session. DAX ke bawah sikit. FTSE masih lagi meneruskan kekuatan. And futures untuk US is basically unchanged. Kita berhenti rehat sekejap, kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Boleh? Okey, okey. Thank you. Okey, jadi nothing much dalam market is all agak bercampur sebenarnya. Where there are structures seperti indices yang ada yang dah naik, ada yang masih lagi menunjukkan pergerakan ke bawah. We are expecting yang pada waktu keadaan macam ni, instrumen yang paling penting anda nak tengok sebenarnya adalah kepada USD JPY. Okey, this is something yang anda nak tengok pada waktu ini. Kita buat dekat 4 hour saja. Okey, ni adalah something yang anda nak tengok pada waktu ni lah. Dekat daily, kita we are expecting with A dengan B punya bounce. We are expecting that to happen. A kepada B punya bounce. Dan kat sini dalam keadaan dipanggil sebagai diagonal. Where we are expecting a diagonal move. Ini sebagai 1, 2, 3, 4 and 5 wave. 5 wave ke bawah. Okay, we are expecting that. Okay, di mana sini dah ada wave 3. Ini wave 3. Dalam struktur daripada 4, ini yang paling rendah. And we are resetting. Kalau anda tengok kepada ini, stokastik, dia tengah reset. Untuk wave 3, ini wave 3. Snake, dan tengah reset untuk wave 4. Dan kita tunggu satu lagi kejatuhan untuk yen. Bukan untuk short. Bukan. Okey, ini adalah wave 3 dan kita tengah tunggu wave 4 habis dan satu lagi ke bawah. Okey, cerita dia ni yang kita nak tahu. Yang pertama, USD JPY ni jatuh ada dua sebab. Sama ada USD lemah ataupun yen kuat. Seperti saya sebut awal tadi kan. Kalau kejatuhan ini disebabkan oleh yen yang kuat, indeks akan naik. Itu path nombor 2. Sekiranya kejatuhan ini disebabkan oleh USD yang lemah, indeks akan naik buat wave 5. Faham? Jadi kita betul-betul dekat simpang sekarang ni. Apa yang anda nak tengok adalah kepada USD JPY untuk dagangan hari ini. Untuk dagangan hari ini. Sebabnya ini tengah buat wave 4. Nampak? Kita ada triangle dekat sini. Kita ada satu triangle dekat sini. Okey. Kita ada satu triangle dekat kawasan sini. Ini dekat H1 dan H4 lah. Dan wave 4 kita bermula kat sini. And kita ada 1, 2, 3, 4 and 5. So cerita dia yang jatuh ni, soalan dia yang jatuh semasa ni, is it because of yen or USD? Itu soalan dia. Faham? Yang jatuh sekarang ni, adakah dia disebabkan oleh yen yang kuat ataupun USD yang lemah? Faham? Jadi sekiranya kejatuhan yang ini disebabkan oleh USD kuat, if USD strong, if USD weak, kejatuhan ini disebabkan oleh USD weak, not JPY strong, bukan, maksudnya USD weak, yen sideways, indeks ke mana? Indeks ke mana? Kalau ini path 1. Alang, indeks cuma jatuh kalau yen kuat. Itu je. Ingat itu je. Boleh. Okey, jadi indices naik. Kita guna bahasa kampung lah. Okey.
Ingat yang tu. Ya, tak semestinya dolar kuat tu, ya, tu yang saya cakap tadi, tak semestinya dolar kuat, saham tu naik. Saham tu lemah. Tak. Part nombor 2, if ini disebabkan oleh yen strength. Itu dia. Oh, tengah driving. Okey, if kejatuhan ini disebabkan oleh yen strength, then indices weak and dollar USD sideways. Faham cerita kita kat sini sekarang ni? Yang cerita ni. Faham? USD JPY jatuh cuma dua. Either USD weak ataupun yen punya strength. Jadi kalau dia jatuh disebabkan oleh USD weak, yen akan sideways, indices akan naik. Okey? Jadi kalau dia jatuh disebabkan oleh yen punya strength, then indices akan jatuh, USD akan sideways. Sebab tu kita dalam wave 4 kepada wave 5, dia punya ni will be a bit momentum lebih rendah. Bukan macam wave 3 sebelah ni. Macam mana kita tahu dia wave 3, ni wave 3. Nampak? Ni paling banyak dalam dia punya kejatuhan ni. Dekat sini nampak ni adalah satu triangle. Ini triangle. Boleh? Ni triangle ya. Yang kat sini adalah satu triangle. Okay. Jadi kita punya wave 4 ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham? Tak perlu pun elliott wave yang ni. Tapi kalau anda faham elliott wave, anda boleh faham struktur semasa. Ini kita tahu unless dia naik ke atas macam ni. Itu cerita lain dah. Pada waktu ni kita jangkakan ini wave 4 dan nak jatuh ke bawah. Tak kisahlah wave 4 dia 50% atau tak, ini mungkin diagonal. Unless sampai dia tembus atas ni. Ataupun dia tak payah ke bawah dah. Dia macam ni. 4 dan 5 dan dia dah ke atas. Kalau ke atas, tu cerita lain. Kita apa-apa hal pun, apa yang anda tak buat dalam cerita ni? Anda tak pergi short index, itu je. Anda tak pergi short index. Anda tak pergi short index, itu je. Sebab index kita tahu dia tak ada lower low. Boleh? Nampak? Sebab itu saya letakkan dua view dalam Outlook. Saya letakkan dua view dalam Outlook. We are there. We are there. Nampak tak? There is no dalam ni any way yang kita, kecuali dia break atas ni, baru kita katakan USD kuat. Pada waktu ni, view dia menunjukkan bahawa we have this. 4 dan 5. Itu structure. Itu yang kita nampak semasa. Selagi saya tak nampak benda tu, saya tak katakan ini naik. Kalau ini naik, itu adalah USD punya strength. Jelas? Trade apa kita nampak? Based on apa kita nampak, there is no USD strength in any cerita dia. Unless dia break atas ni, atas ini, then baru kita kata, oh, ini USD punya strength. Kalau dia break terus atas ni, then dollar index will be doing apa kat sini? Dollar index will be doing what kat sini? Sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham? If that happen. Kalau tak, then dia buat ni, itu that will be ini. 1, 2, 3 dan kita meneruskan pergerakan ke bawah 5 wave untuk completekan 4 kepada 5. Boleh? At the moment memang tak nampak. Which view? Which one? Sebab tu saya letakkan dua view. Okay. Ada soalan mengenai market? Sebelum kita masuk ke topik kita, pasaran kewangan, jaringan peluang perniagaan. Jelas? So, hari ni 25 hari bulan, turning point dalam market, we might have ini turn lower. Or, a bit more extension sebelum dia jatuh ke bawah. Okay? 25 hari bulan dan sehingga ni. Ini dalam ni. 25 hari bulan sehingga 5 hari bulan. Pada awal minggu depan.
sehingga 25 sehingga minggu depan ni lah, hari ni sampai minggu depan, the whole week we might have that turning dalam market. Maksudnya ini habis, we might see that turn dalam market. I'm looking at this sebagai higher probability. Sebagai higher probability. Maksudnya Euro USD untuk habiskan this move and bergerak ke atas. Itu to me is the higher probability. Cerita dia kalau kita lihat, contoh anda tengok kepada pergerakan untuk ini adalah GBP, kita ambil satu, GBP AUD. GBP AUD. Contoh GBP AUD. Ini adalah GBP AUD. Ini adalah satu, saya letakkan GBP AUD punya entry AUD USD. AUD USD dan ini adalah GBP USD. Okey. Kalau saya tanya kepada anda, okey, apa probability this move? Apa probability this move? Satu-satu dulu Khairul. Kalau tak saya lompat-lompat topik. Anda dengar pun pening kan? Okey, kalau anda tengok kepada movement structure yang ini. Structure yang ini. Kita ada AUD USD yang dalam support area. GBP AUD yang dalam resistance area. Kalau kita tengok GBP USD, support area dia jauh lagi ke bawah. Okey, support area dia jauh lagi ke bawah. Tetapi, okey, dan dia tak sampai pun truncated area. So, why ini naik disebabkan oleh GBP lemah ataupun AUD lemah? Yang ini naik ni. Yang naik ni. Yang naik ni. GBP lemah ataupun AUD lemah? Ini disebabkan oleh AUD lemah. Nampak struktur dia? Bukan structure Khairul. Bukan GBP lemah minggu lepas. Pukul 6 pagi tadi dia lemah tak? Bukan itu, structure. Tengok structure. Tengok structure. Nampak tak? Structure ni adalah lebih trending banding dengan yang sebelah ni. Okay. So the thing is, ini dah sampai kawasan resistance. Okay. Sekiranya ini breakout 1618. Okay. Sekiranya ini breakout 1618 menandakan dekat sini akan menjadi apa? Akan menjadi 1 5 wave kan. Okay. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Sekiranya itu berlaku, apa jadi kepada AUD USD kat sini? Apa jadi AUD USD kat sini? Saya nak anda berfikir multi that one. Lebih jauh. Di sini akan buat this move. Apa dekat sini? It will be remaining more sideways. Okay, it will be remaining more sideways. Mungkin ke atas or whatever. Tapi lebih sideways. Faham? So kita lihat, kita betul-betul dekat, that's why I keep on saying, kita dekat satu kawasan yang amat interesting, whether there will be turnover or that one. Ingat, hari ni 25 hari bulan kita dah masuk satu turning point. That's why I'm taking the risk of shorting this. Okay, no doubt bahawa we might see this one jatuh lagi, but at the moment what I'm seeing tak ada apa-apa. We might see satu kejatuhan di sini, satu kenaikan di sini, dan ini jatuh lagi.
Sebab dia tak complete lagi. Faham? Nampak macam mana guna crosses? Saya tak perlu, saya duk tunjuk benda ni, sebab saya nak katakan kepada anda, ini tak perlu pun. Saya boleh buang semua drawing ni. Tak penting pun. Cuma kalau anda faham all this, mudah untuk anda faham yang ini. Boleh? Jadi unless market shows kepada kita ini breakout, then pada waktu tu kita akan very bearish kepada Australia. Kalau ini breakout ke atas, ini turun ke bawah, apa jadi kepada saham? Apa jadi kepada saham? Maksudnya kalau AUD USD ni jatuh, US dollar kuat, apa jadi kepada saham? There is a higher probability that saham pun jatuh. Nampak satu-satu cerita dia? But not as a factor of US dollar punya kekuatan, is more kepada AUD punya kekuatan. Tengok pada waktu tu ada tengok USD JPY. Tapi apa-apa hal pun, at the moment is not giving you clear. Dia dah masuk dalam area and you are taking the risk of selling it now. Saya ada position GBP AUD. This is the reason. Faham kan? This is the reason. AUD dah sampai dekat support area, GBP belum lagi, so GBP is higher chances untuk dia jatuh. Boleh? Apa-apa hal pun kita akan letak ni, dan pergerakan ini tidak ada higher high. Tidak ada higher high. This move tak ada higher high. Dia daripada lower low. GBP USD. Okey? Boleh? Okey. So kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu pasaran kewangan jaringan peluang perniagaan. Okey. Apa yang saya tunjukkan kepada anda adalah correlation di antara financial market. Apa itu financial market? Basically satu tempat yang menemukan pembeli dan penjual, mereka yang mempunyai modal, mereka yang mempunyai aset, cuba untuk ditemukan di mana masing-masing cuba untuk mencari pulangan. So, ada pelbagai pasaran dia dan I'm not interested untuk nak cerita benda ni. I'm not going to give you satu economic lecture. Cerita dia, kita nak buat apa dengan information ni. Itu lebih penting. Okey, tak penting. Saya boleh ceritakan money market, saya boleh ceritakan margin call money tu, call margin call, interbank, macam mana kita ada money market dan lain-lain. Tak perlu. Saya nak buat apa pun information macam ni. Commodity, hard commodity, soft commodity 50 jenis. Tak penting. Okey, cerita dia macam ni. This one. Semalam, kita bercerita mengenai anda punya investment portfolio. Ini adalah investment portfolio anda. Your investment portfolio should be divided into dua. Nombor satu adalah kepada fixed income dan nombor dua adalah kepada variable income security. Okay. Yang ini anda trade. Yang ini anda melabur. Apa yang saya position? Ni. Okey. Kita dah bercerita mengenai objektif dan anda punya ni. Anda boleh tanya dalam grup siapa yang ada rekod semalam, tanya kalau anda terlepas webinar semalam. So, apa yang saya nak kongsikan kepada anda, bagaimana kita gunakan different part of financial market ni. Kita ada contohnya pasaran fix. Fix ni seperti fixed deposit. Kita ada benda-benda yang tetap lah. Kita boleh letakkan ASB kita dalam ni. Saya tak boleh bagi anda nasihat pelaburan. I cannot do that. But what I can do is I show you what I do. Saya bagi tahu kepada anda apa yang saya buat lah. Ini adalah instrumen pendapatan tetap. Even kepada if you have access kepada bond.
Kalau anda mempunyai akses kepada bond, anda mempunyai akses kepada saham yang memberikan pendapatan dengan dividen. Bukannya anda trade, ini bukan untuk anda trade. Okey. So, goal kita dekat sini adalah untuk cari 5% punya return. 5% punya return annual. Okey. Ini anda punya goal untuk fix anda. Asalkan dia beat kita punya inflation. You are trying to, kalau dia tak beat inflation, anda cari duit kat anda. Orang datang, orang offer apa-apa, anda nak tengok angka inflasi tu. Sebab you want your money to still grow, your asset still grow. There are a few property lah apa. I'm not going to go into too details benda tu. Another one is anda punya variable income. Ini adalah fixed income. Okay, fixed income. Dan ini adalah variable income. Okay, masalah ramai, dia cuma nak trade. Ini adalah yang FX anda lah, komoditi lah, saham lah, equity. Ada yang cuba untuk trade ETF lah, kan? ETF. Lepas tu tiba-tiba dapat dividen. Alhamdulillah. Dia tak merancang pun, kan? Dia tiba-tiba dapat, apa duit masuk ni? Ada dividen. Bila dividen? Tak tahu. Astaghfirullahalazim. Itu je. Saya kata tu je. Kalau tak tahu, jangan tunjuk tak tahu sangat tu dekat Facebook lah. Kan? Yang macam tak tahu nak cakap macam mana. Kita beli barang, kita tak tahu. Macam tu lah lebih kurang. Janganlah. Okay. So, yang ini, make sure anda letakkan something yang masuk akal. So, this is 5% annual return out of your disposable income. Out of your disposable income. Katalah, we were talking about 1,000 semalam. So, kat sini, we are aiming at 30% annual return tahun. Ini banyak tau. Ramai trader, dia letak, sini, tak ada. And when we are talking about, this one is 300. 300. 1 year. Kalau anda nak besarkan dia, besarkan modal. Itu je. Business. Jangan buat benda mengarut. Besarkan lot size. Apa pelik? Kalau dah berjaya, ada duit market, dan barulah anda besarkan lot sizing. Belum apa-apa, baru 1 entry, 5 entry, 1 untung, lepas tu lot size dia double. Account term double. Lepas tu hilang. Berapa kali dah nak buat benda tu? Okay. Jadi, if we are talking about 5% of 300, ini adalah 6, berapa puluh? Ini 6, berapa? Berapa kan? Saya pun dah tak ingat. Ini berapa? 67, berapa? Ada kita buat semalam. Okey. So kita akan letakkan ini adalah kita akan letakkan, sorry, lupa nak tambah. Sini kita akan letakkan 600, kita letakkan 300, kita letakkan 400. Okey. Dan anda cuba buat 5% return daripada 600 ni. Jadi kat sini kita ada $30. Ini adalah USD 30. Okay. Dan sini anda aiming, anda letak 40%, dan anda cuba untuk 30 tolak 300, anda cuba buat 270. USD 270. Setahun tau, setahun. 270 ataupun 67.5%. Ini annual. Ini annual. Ini adalah 5%. Okey. Inilah konsep high risk, low
high risk, high return. Because sini basically kita ada very low risk and whatever. Okay. Cerita dia, try start buat untuk variable income ni, instead of anda cuma tengok kepada forex. Start buat macam ni. Yang untuk trader, anda mempunyai banyak akses zaman ini tau. Start lihat kepada this page contohnya. Finviz. Contoh you can start shopping around. You can start shopping around, pergi kepada screener macam ni. Lihat kepada yang dividend yield high lebih daripada 5%. Okay. Instead of kalau anda tengok, saya tak tahulah fixed deposit apa semua ni bang, Kang charges dia, tu benda-benda yang anda kena consider. So, anda pergi kepada Finviz ni, tengok anything above 5%, okay, anything 5%, tengok kepada something yang sehat. Maksudnya antaranya kepada contohnya earning per share dia ke apa ke kan. Okay, positif, something like that. Something yang ni. I cannot give you this, dia jadi nasihat pelaburan. Tetapi nasihat saya, gunakan screener macam ni, cari yang positif. Cari yang dia punya ni tadi positif. Dia punya dividend yield tadi positif. Something yang positif. Cari yang positif. I cannot, because dia akan jadi nasihat pelaburan. Jadi, ini, dan some of this stock saya ada. Jadi, itu tak boleh. Saya tak boleh bagi yang macam tu. And what you can do is, start melihat kepada kalau price menjadi, anda tengok, aku ni harga saham mahal-mahal. Ada saham dia yang murah. Lihat kepada industri yang memberikan satu pulangan yang berbaloi kepada anda dan industri yang anda kenal. DXM, selain daripada account forex, kita juga ada shares account dan CFDs account. Kalau anda risau pasal syariah compliant, masuk shares account. Okay. So what you do is, yang bahagian ini tadi, anda letakkan dalam satu account, sama ada shares account or whatever. Shares account anda kena ada $10,000. Jadi kalau tak ada $10,000, anda buka MT5 account dan anda beli CFDs. Tengok kepada saham-saham yang mempunyai yield annual lebih daripada 5% tadi, anda masuk, jangan tak ada guna margin. Faham? Anda memang harga saham tu $10 lah anda beli. Check dia punya lot sizing dengan unit value. Anda tengok dalam contract spec dia. Gunakan benda ni. Contohnya dekat XM ni. Okay, gunakan benda ni. Okay. Anda pergi tengok kepada contohnya saham CFDs ni. Dia ada share. Kalau anda buka share account, then you go to share account. Anda boleh beli, contohnya, kita beli saham dekat US ni, kita beli saham, ingat ada transaction punya charges. Itu semua. Contoh kita beli saham Apple, contohnya. Apple, dan anda tengok, satu lot, satu share. Jadi kalau saham Apple tu harga 100, anda kena ada letak $100. Okey, maksimum anda boleh beli sampai 800 share. Faham? Okey? Boleh? Okey. Ada charges dia bila anda masuk dan keluar, tak siap saya. Ada charges dia. Jadi study benda-benda ni kepada anda punya ni. Dia anda untuk yang ni anda boleh pegang lama. Commission per transaksi, per transaksi. Okay, ni untuk Apple tadi. Per transaksi $1.
Minimum dan komisen per transaksi adalah 4. Minimum adalah 1. Okey, anda kena lihat kepada benda-benda ni. Sebab itu saham ni saya lebih kepada longer term. Kalau anda tak ada 10,000, what you do is kepada saham CFDs. Sama juga anda ada ni dan dia tak ada cost, dia tak ada ni, cuma kepada spread. Dan apa contohnya anda beli saham Apple tadi, benda sama. Apple ni, Apple, dan dia punya ni adalah sama juga. Satu lot dia adalah sebanyak berapa ni? Satu lot 10 share. Jadi maksudnya saya tak gunakan leverage. Kalau saham Apple tu 100, dia perlu beli 10 share untuk satu lot. Berapa saya letak dalam ni? Saya letak 1,000. Ada saham-saham yang murah. Ada. Anda cari yang tak banyak pegangan dia. Pergi cari dalam ni, macam-macam ada. Saya tak dapat nak ni. Saya cuma tunjukkan kepada anda apa yang ada. Study, and what you do is anda start mengumpul. Faham tak? Beli, simpan. Beli, simpan. Beli, simpan. Ada duit, beli, simpan, letak. Faham? Dapat. Kalau company tu umum dividen, dia akan bagi dividen. Dividen based on berapa share yang anda pegang dan harga beli. Harga beli, bukannya harga pasaran. Okey? Ini kalau anda nak buatkan ini sebagai fixed income anda. Boleh? Okey. Ini pula adalah untuk anda trading. Variable income. Sini untuk anda trade. Saya buat macam ni tau. Saya melabur saham. Katalah saya beli apa-apa kaunter dekat sini dan saya letakkan dia kepada kumpulan. Ini adalah kumpulan untuk yang cyclical. Cyclical ni dia turun naik dengan market punya sentiment. Cyclical ni turun naik, benda yang turun naik. Satu lagi adalah kepada non-cyclical. Ini yang saya buat. Non-cyclical ni dia tak kisah. Market naik, itu benda-benda seperti healthcare, Merck, benda-benda macam tak kisah naik ke turun ke. Dan saya tak target kepada setahun. Saya lihat kepada 3 tahun. Dan saya akan manage dia setahun sekali. Yang ini cuma manage setahun sekali. Dia float ke apa ke, saya tak peduli. Sebabnya saya letak duit cukup untuk pegang dia. Hujung tahun saya nampak dia tak perform, saya jual, rugi, tak apa. Saya start balik portfolio saya pada hujung tahun dengan counter yang lain. Dia bukan satu counter dekat sini. Faham? Jangan letak kepada satu semua beli Apple je. Tak, anda perbagaikan. Letakkan kepada cyclical dan Alang, buat benda ni Lang. Cyclical dan non-cyclical, faham kan? Zam. Bahagikan. Maksudnya benda yang naik turun, ikut peredaran market, satu yang dia buat kerja dia. Dan slowly, dia tak naik ke mana. Faham? Okay. So, yang ini, kalau dia flow teruk, saya akan hedging dengan forex. So, cyclical ni kepada JPY. Kepada indices. Nampak tak kenapa saya tengok benda ni? Dan kepada US dollar. Itu yang mempengaruhi cyclical. Okey, jadi kalau market saya tengah float teruk kat sini, saya cover dia yang akan loss hujung tahun nanti. Setahun ada masa dengan dekat variable. Kalau sini tengah teruk, macam awal tahun ni bulan 3, saya short JPY pair. Saya duk sebut kepada anda, ingat tak bulan 3, never short index.
Ingat tak? Saham jatuh. Apa saya kata? Kalau nak short apa? JPY pair. Indeks akan naik. Kita dah nampak pun indeks naik. Ni, ingat tak yang ni? Ingat tak yang kita pegang ni? Yang ini. Ni daripada tahun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Bila? 2 tahun lepas. Saya pegang ini. I don't care. Price dia naik, turun, ni yang harian naik tu. Saya tak tengok pun. Saya tak tengok pun. Langsung. I don't care. Kalau Duke ni jatuh, then I know something, cerita utility, something else. I don't care. Hari ni baru kita buka ni. Dan dah. Tak ada. These are the portfolios. Dia turun, dia naik. Hari ni baru saya buka. Saya tak pergi renung dia setiap hari. Dan ini yang hadiah birthday. Dan saya beli Delta. Turun, naik or whatever. I don't care. I don't really care. Ini. Itu je saya buat. Hujung tahun nanti. Tapi kalau saya tengok dia jatuh banyak. Contohnya 30% of the pegangan. 30% of the pegangan. Then waktu tu, I'm looking at untuk hedging dia. So whatever losses dia, faham Khairul? Itu je. Whatever, ASB ke, saham ke, yang ini. Jadi berfikir besar sikit. Jangan tengok berapa aku. Duit anda semua satu poket tau. Satu poket. So anda kena jadikan duit anda ada kerja masing-masing. Anda bagi kerja kepada duit anda. Setiap dia ada role tertentu. Saya buat benda-benda ni. Macam tu je. Boleh? Sambil tu, I'm earning dividends. Dan sekiranya ada perubahan dia, sekiranya saya tengok yang ini tengah untung banyak, saya tahu JPY lemah. Nampak? Saya akan tengok kepada prestasi dia, benda-benda macam ni lah. Kita akan cerita mengenai pembahagian duit ni dalam webinar yang lain. Sebab saya nak ceritakan kepada ni Khairul, macam mana bila end of the bulan 3, end of quarter, bilanya kita nak alihkan duit. End of bulan 3 je. End of bulan apa? End of the quarter, bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan hujung bulan ni dan bulan 12. Tu masanya. Dan satu lagi account dekat XM untuk anda trade XMP. Itu je. Yang ini duit free. Anda letaklah apa pun. Itu je. That's the thing yang anda buat. Jangan trade macam trader bank. Semua anda nak masuk, nak keluar. Bila ada set up ekstrim baru trade. Buat benda tu. InsyaAllah. Ada soalan benda ni? Ada soalan tak benda ni? Buat something make sense tak? Mana Rosdi, make sense tak? I hope ini akan memberikan anda, okey, kita cerita sikitlah mengenai pembahagian duit kan. 600, 400. 600 nak beli saham apa bang? Ya Allah, banyak saham kau boleh beli. Banyak tu. Pergi tengok dekat XM punya MT5. Macam-macam ada. Seriously macam-macam ada. Jangan tengok Apple harga 100. Tengoklah. Dah kita ada duit 600. Belilah saham yang kena dengan modal kita. Yang ini nak guna berapa? Semua. Yang ni anda ada duit dia beli. Anda ada duit dia beli. Sini tak ada simpan-simpan. Ini guna 10%. Tak ada. Tak ada. Ini memang beli semua. Faham tak? 600 ni saya belilah apa-apa. Contoh 600 kan.
Saya belilah apa-apa. Sampai dia tinggal 2-3 sen ke apa, beli je. Faham? Ni kat sini. Okey, ada soalan untuk yang fixed income ni tak? Ada soalan tak? Tak ada? Okey. Kita masuk kepada variable income. Okey. Cerita dia, sini tak ada keluar. Sini tak ada keluar. Sini yang kita akan main duit. Yang sebelah sini. Okey. Jadi, katalah memang anda ada modal 1,000. Bagi yang tak ada modal 1,000. Dia ada mungkin tiap-tiap bulan dia ada bagi 12 berapa? 1,000 bagi 12. $80. $80. Contohlah $80 lebih kurang kan. $80. Bulan ni letak $80, bulan depan letak 80. Letak je duit, beli je saham. Letak dia tak ada cerita kalau nak pakai teknikal pakai. Cari saham yang company anda kenal dan anda tahu ni company ni bagus. Tengok dia bagi dividen ke tak. Kalau anda risau pasal syariah compliant, check dia syariah compliant ke tak. Beli je. Sebab matlamat anda bukan trading, matlamat anda dividen. Kalau saya pada awal tahun, saya masuk je. Itu saya buat. Saya buat setahun letak sekali ya. Okey. Ini adalah kepada variable income. Ini yang anda trade. Dan anda nak pastikan sistem anda buat duit. Okey, katalah matlamat asal kita nak buat cuma 5%. 6% lah kita letakkan 6%. Dan kita mencapai target kita 6%. Contoh 6%. Contoh saja. 6% daripada 300. Berapa? 30, kita ambil lah 30, kita kata kita letak $35. $35. Bulan kedua kita ada $70 dan bulan ketiga kita ada $105. Okey, katalah by 3 bulan, kita dah untung $105 dalam akaun forex, akaun gold or whatever. Achievable tak kalau saya tanya